Assalamualaikum, saya Amar Muhsin bin Muhammad Rosli daripada Sarjana Muda Ekonomi Sumber Alam ingin membentangkan projek ilmiah tahun akhir saya yang bertajuk Kesan Ekonomi, Politik, Sosial terhadap Kejadian Keganasan di India. Apa itu keganasan? Keganasan ialah tindakan melibatkan kekerasan atau berperang melampaui undang-undang. Kenapa di India? Kerana India merupakan salah satu daripada 10 negara paling banyak kejadian keganasan di dunia. Oleh itu, saya berminat menjadikan India negara kajian saya. Selain itu, konflik India-Pakistan, perbalahan agama antara Islam dan Hindu dan lain-lain lagi yang mencetuskan kejadian keganasan di India. Kebanyakan keganasan dicetuskan oleh kumpulan pengganas tertentu untuk mencapai misi dan matlamat mereka. Antara kumpulan pengganas terkenal seperti Taliban dari Afghanistan, ISIS dari Iraq, Al-Qaeda dari Pakistan dan Al-Nusra dari Syria. Berdasarkan peta di atas, India mempunyai kadar kematian antara 250 hingga 500 kadar kematian akibat keganasan pada tahun 2017. Sejarah menunjukkan kejadian keganasan di dunia pada tahun 2016. Ini menunjukkan India di tangga kedua antara 10 negara paling banyak kejadian keganasan di dunia pada tahun tersebut. Rajah menunjukkan aliran kejadian keganasan di India tidak menentu dari tahun 1984 hingga 2007, manakala aliran tersebut meningkat secara berterusan hingga tahun 2016. Objektif kajian untuk mengenal pasti hubungan antara faktor inflasi, pelaburan langsung asing, KDNK per kapita, kestabilan kerajaan, ketegangan agama terhadap kejadian keganasan di India. Berdasarkan kajian terdahulu, saya mendapati faktor yang mempengaruhi kejadian keganasan adalah seperti inflasi, pelaburan langsung asing, KDNK per kapita, kestabilan kerajaan dan ketegangan agama. Oleh itu, saya menjadikan inflasi, pelaburan langsung asing, KDNK per kapita, kestabilan kerajaan dan ketegangan agama sebagai pemboleh ubah bebas, manakala kejadian keganasan di India sebagai pemboleh ubah bersandar. Hasil mendapati daripada regresi OLS, KDNK per kapita dan kestabilan kerajaan mempunyai hubungan signifikan dengan keganasan. Hal ini kerana nilai probability bagi kedua pemboleh ubah tersebut kurang daripada aras keertian 10%. Manakala nilai R2 ialah 0.7253. Ini bermakna hubungan antara kedua pemboleh ubah ialah sebanyak 72.53%. Nilai F statistik 14.25836 lebih besar daripada nilai F kebarangkalian 0.0001. Ini bermakna ada hubungan antara kedua-dua pemboleh ubah. Untuk ujian heterokedasticity dengan menggunakan ujian White test, mendapati bahawa nilai kebarangkalian chi-square ialah 0.6861. Nilai chi-square dalam ujian White test ini melebihi aras keertian 0.10. Oleh itu, terdapat masalah heterokedasticity dalam data. Jadi, ada hubungan antara pemboleh ubah bebas dengan termalalat. Ujian normaliti menunjukkan nilai kebarangkalian Jak Bera ialah 2.145684. Nilai kebarangkalian Jak Bera ini melebihi aras keertian 0.05 yang menjadi antara syarat sesuatu data itu signifikan. Selain itu, ujian normaliti menunjukkan rajah histogram berbentuk loceng. Untuk ujian autokorelasi dengan menggunakan ujian Bruce-Godfrey Serial Correlation LM Test, nilai kebarangkalian chi-square ialah 0.7420 melebihi aras keertian 0.10. Maka tiada korelasi dalam data. Jadi tidak berlaku korelasi antara satu tahun dengan tahun sebelumnya. Ujian multicollinearity menunjukkan nilai VIF bagi kesemua pemboleh ubah bebas ini lebih kecil daripada nilai 10. Maka tidak wujud masalah multicollinearity dalam data. Jadi tiada hubungan linear atau hampir linear antara sesama pemboleh ubah. Cara cadangannya, pengkaji menggunakan lebih banyak ujian ekonometrik yang spesifik dan berkaitan dan menggunakan lebih banyak pemboleh ubah bebas sebagai faktor yang mempengaruhi pemboleh ubah bersandar. Pengkaji juga perlu mengkaji balik atau menganalisis dasar yang telah dibuat oleh kerajaan India berkenaan dengan kejadian keganasan.
Selain itu, pengenalan satu dasar atau pembentukan satu undang-undang baru untuk keseragaman semua agama supaya tidak berlaku perbalahan agama. Seterusnya, kestabilan kerajaan di sebuah negara penting. Hal ini kerana sistem perundangan akan kukuh, aspek kesihatan penduduk akan terjaga dan keselamatan penduduk akan terjamin. Di samping itu, peningkatan dalam KDNK per kapita dapat mengurangkan beban pada masyarakat berpendapatan rendah. Masyarakat tidak perlu lagi melakukan keganasan untuk menyara kos hidup yang tinggi. Sekian saja daripada saya, Ahmad Musim bin Muhammad Rosli. Terima kasih kerana sudi mendengar.